Berita menarik hari ini di Soka.com, Jumaat 29 Oktober. Kerajaan negeri akan menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negeri bagi mengawasi perkhidmatan bekalan air dan pembentungan di Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, penubuhan Suruhanjaya itu adalah antara perkara yang digariskan dalam Hala 7 Baharu Jabatan Air Negeri Sabah. Katanya penubuhan Suruhanjaya itu adalah penyelesaian jangka panjang bagi menangani isu bekalan air yang berlaku sejak sekian lama di negeri ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan bengkel Hala 7 Jabatan Air Negeri Sabah di sini semalam. Bung Mokhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata bagi merealisasikan penubuhan Suruhanjaya itu, pindaan terhadap enakmen sedia ada mengenai perkhidmatan bekalan air perlu dilakukan. Katanya perkara itu selaras dengan saranan Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man yang mencadangkan penggubalan enakmen baharu di peringkat negeri. Dalam hal berkaitan, Bung Mokhtar berkata usaha menangani isu bekalan air di Sabah memerlukan kira-kira 13 bilion ringgit termasuk untuk mengganti rangkaian paip lama dan menaik taraf loji rawatan air yang bermasalah. Bung Mokhtar menambah melalui bengkel Hala 7 Jans yang diadakan selama 3 hari itu, ia akan dapat mencari formula terbaik bagi menyelesaikan isu bekalan air di Sabah dan seterusnya mengemukakan cadangan untuk perhatian kerajaan negeri. Sementara itu, pasukan Gerakan Udara PGU Sabah hari ini melaksanakan penerbangan ihsan bodyvac bagi membawa jenazah anggota polis dari pangkalan PGU Sabah ke Kuching, Sarawak. Jenazah Kopral Hassan Sapar adalah anggota dari Kompeni A Batalion 16 pasukan Gerakan Am PGA Sabah dan disahkan meninggal dunia pada 28 Oktober di Hospital Queen Elizabeth di sini. Komander Pangkalan PGU Sabah, Assistant Commissioner Ahmad Lokman Abdul Hadi berkata, jenazah diterbangkan ke Kuching, Sarawak untuk disemadikan di kampung halaman menggunakan pesawat Cessna Caravan CE208 9M PSQ milik PGU Pangkalan Sabah. Berita seterusnya, seramai 63 individu dikehendaki bagi membantu siasatan berkaitan kesalahan trafik di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Penampang. Ketua Polis Daerah Penampang, Deputy Superintendent Muhammad Haris Ibrahim berkata, semua individu yang disenaraikan itu diminta segera tampil bagi melancarkan proses siasatan. Katanya pihaknya juga memohon orang ramai yang mengenali mana-mana individu di dalam senarai berkenaan supaya memaklumkan penama berkaitan untuk hadir ke Pejabat Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik BSPT IPD Penampang. Muhammad Haris berkata orang ramai juga boleh menghubungi pejabat di talian tertera atau hadir terus ke Pejabat BSPT IPD Penampang. Manakala timbalan pengarah sebuah agensi kerajaan dijatuhi hukuman denda RM8,000 selepas mengaku bersalah terhadap 4 pertuduhan di Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu. Tertuduh Christopher Anak Billy 44 mengaku membuat tuntutan elan perjalanan palsu di hadapan Hakim Abu Bakar Manat. Mengikut pertuduhan alternatif pertama, Christopher mengaku menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu resit hotel dengan jumlah RM240 untuk membuat tuntutan elan perjalanan dalam negeri. Bagi pertuduhan alternatif kedua, tertuduh sekali lagi menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu 2 resit hotel masing-masing berjumlah RM270 dan RM264. Manakala pertuduhan alternatif ketiga menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu resit hotel berjumlah RM267 untuk membuat tuntutan perjalanan dalam negeri. Pertuduhan alternatif keempat pula tertuduh menggunakan dokumen palsu sebagai tulen iaitu resit hotel dengan jumlah RM345. Semua kesalahan itu dilakukan pejabat agensi anti dadah kebangsaan Sabah di Kota Kinabalu antara April hingga November 2017. Mahkamah kemudian menjatuhkan hukuman denda RM2,000 bagi setiap pertuduhan dengan jumlah keseluruhan RM8,000 dan jika gagal bayar akan dipenjara selama 2 bulan.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana saling pandang memandang dipercayai menjadi punca pergaduhan 8 individu yang membelasah 2 penghantar Foodpanda dalam kejadian di sebuah pusat hiburan di Cyber City, Kota Kinabalu, 20 Oktober lalu. Dalam kejadian jam 3 pagi itu, 2 lelaki berusia 19 tahun cedera selepas dibelasah 8 lelaki yang dikatakan dalam keadaan mabuk. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dibelasah termasuk menggunakan topi keledar dan kepala tali pinggang. Katanya pergaduhan berkenaan dipercayai berpunca daripada keadaan kedua-dua pihak yang mabuk dan saling pandang memandang ketika berada di dalam pusat hiburan berkenaan. Muhammad Zaidi berkata pergaduhan itu berakhir apabila kedua-dua mangsa dibantu orang awam yang berada di lokasi kejadian. Muhammad Zaidi berkata kedua-dua mangsa kemudiannya mendapatkan rawatan di Hospital Queen Elizabeth II namun hanya dirawat sebagai pesakit luar. Sementara itu, kejadian berkenaan turut tular di media sosial dan aplikasi WhatsApp sejak beberapa hari lalu sehingga menimbulkan pelbagai komen negatif. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.